daripada fakta-fakta yang kita kumpul, apa sikap kita orang Islam atau respon kita terhadap perkara ini. Setakat yang saya cari dan saya cuba kumpul, ada 3 sisi pandangan. Satu, pandangan bersetuju, yakni bersetuju orang Kristian nak guna nama Allah. Tetapi konsep bersetuju yang dipersetujui di sini bukan setakat setuju dalam majalah Herald, tapi setuju saja. Asalkan orang Kristian nak guna nama Allah, pakailah. Baik dalam Injil ke, dalam majalah ke, di mana-mana ke, tak ada larangan. Jadi yang ini saya nampak bersetuju secara mutlak. Boleh sahaja mereka nak guna untuk upacara agama mereka. Dan setakat yang saya catat, maklumat tahun 2004 yang saya kumpul. Di mana contohnya antara ilmuwan yang setuju ialah Ustaz Ahmad Awam, ahli Majlis Syura PAS pada waktu itu. Yang berhormat Khalid Samad, ahli Parlimen Shah Alam pada masa itu dan juga sampai sekarang. Termasuklah Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu penasihat PKR dan Ketua Umum Pakatan Rakyat. Dan juga pandangan aliran Islam liberal, terutamanya di kalangan Sisters in Islam. Jadi ini mereka yang bersetuju dengan aliran ini. Tetapi golongan yang ketiga, ada yang tidak bersetuju. Contohnya Datuk Dr. Harundin, sampai hari ini pun kita nampak dia masih menyuarakan bangkangannya bahawa kalimah Allah itu eksklusif untuk Islam sahaja, maka selain daripada Islam tak boleh guna. Jadi kita akan tengok sejauh mana ketepatannya, kita kata mungkin ada yang tidak tepat. Itu saya tak hukum, saya tinggalkan kepada kita semua. Dan di antara yang tak setuju juga ialah Dr. Syed Ali Taufik Al-Attas, iaitu mantan ketua pengarah IKIM dulu. Dia tak setuju. Begitu juga yang tak jadi yang berhormat dah, Zulkifli Nordin. Nah, dulu ahli Parlimen Kulim Bandar Baru dari PKR pada masa itu, dia juga tidak bersetuju. Jadi dan di antara punca Zulkifli Nordin, ini saya tak tahulah cerita orang politik. Di antara punca yang dijadikan alasan dia keluar daripada Pakatan Rakyat juga adalah salah satunya kerana berkait dengan isu ini. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan, bersetuju dengan bersyarat. Yang ini jalan tengah sikit. Iaitu siapa? Di antara mereka ialah contohnya Dr. Muhammad Asli Zainul Abidin, bekas Mufti Perlis yang terkenal itu, dan Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang, iaitu Presiden PAS. Jadi aliran, saya sebut setengah-setengah tokoh yang popular sahaja, tuan-tuan, untuk menggambarkan ada ilmuwan-ilmuwan yang berpendapat dengan 3 sisi pandangan ini. Jadi tuan-tuan sudah boleh faham sekarang kedudukan ini. Maka kita tengok daripada ketiga-tiga itu, saya akan ambil golongan yang menentang sebagai perbincangan pada malam ini. Kerana golongan yang bersetuju dengan bersyarat atau secara mutlak itu, kita akan bincang secara lebih terperinci untuk melihat hujah-hujah mereka satu persatu pada siri-siri akan datang. Jadi yang ini saya ambil sebab ringkas. Ringkas kenapa? Mudah difaham. Iaitu kesimpulannya mereka tak bersetuju. Cuma kita nak tengok sudut pandangan. Kalau Syed Ali Taufik Al-Attas, pandangannya sesungguhnya niat serta tujuan mereka bukan sahaja untuk menyerang dan menimbulkan kekalutan di kalangan orang Islam, tetapi juga para penganut Katolik. Jadi fakta ini disebut oleh beliau dalam Mingguan Malaysia pada Januari 2008. Jadi tuan-tuan sekalian, dia lihat, dia sudah capai kepada satu kesimpulan bahawa niat sebenar di sebalik tuntutan itu, iaitu untuk menyerang dan menimbulkan kekalutan. Jadi dia melihat atas alasan itu pada dia. Jadi atas itu dia tak setuju. Dan serangan ini bukan sahaja ditujukan kepada Islam, tetapi juga kepada pegangan Roman Katolik, iaitu penganut yang lama, iaitu Kristian yang kita kata masih Kristian dulu, yang disebut Ortodok. Sebab yang baru ni Protestan ini yang tak mau pakai agama sangat, cuma nama sahaja Kristian. Jadi tuan-tuan sekalian, itu pandangan dia berdasarkan kepada niat dan tujuan. Kemudian kita tengok seorang pengkaji fellow kanan IKIM, iaitu Muhammad Aizan bin Mas'ud. Mungkin kita tak berapa kenal, tapi dalam radio IKIM dia banyak bercakap. Dia kata daripada kajian dia melihat kita
tidak boleh bersetuju sama sekali sama ada dalam majalah Herald ke, dalam bukan majalah ke, kerana terjemahan God kepada Allah itu tidak melambangkan literature sebenar doktrin agama Kristian. Maksudnya nilai kesusastraan agama Kristian dari sudut makna God tidak boleh diterjemahkan dengan arti Allah. Dan inilah yang cuba ditekankan oleh Profesor Dr. Harudin, di mana kalimah God tidak melambangkan makna Allah yang bersifat As-Samadiyah, Al-Ahad dan sebagainya. Tetapi di sini kita akan nampak nanti dalam siri berikutnya bahawa Dr. Asri Zainul Abidin dia tidak bersetuju dari sudut ini. Dia bersetuju dari sudut Allah sebagai supreme being. Dia kata Az-Zat Al-Ulya, zat yang teragung. Jadi yang itu kita akan bincang kemudian, apa makna supreme being dan duduk di mana dalam pacuan Al-Quran serta surah Al-Ikhlas yang kita akan nampak. Saya minta maaf lah kalau perbincangan ini agak laju, tapi tuan-tuan boleh pergi ke YouTube, saya upload kat sana. Jadi tuan-tuan boleh dengar banyak mana nak dengar. Tuan-tuan type je dalam YouTube itu kalimah Allah muqaddimah. InsyaAllah akan ada dekat situ. Kalimah Allah muqaddimah. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab masa kita pendek. Jadi bagi Muhammad Aizam, dia kata sebaliknya bahasa, yakni orang Kristian cuba nak tukar daripada God kepada Allah itu hanya untuk dieksploitasi sebagai pengantara untuk menyebarkan dakwah Kristian. Itu sahaja semata-mata. Dia berpendapat begitu. Ini disebut dalam Jurnal Penyelidikan JAKIM pada tahun 2008.